Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat, puasa, zakat, sedekah dan amalan-amalan yang lain diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapat pembebasan daripada api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala utaqa fi kulli yawmin wa laylah, li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala pembebasan, hamba-Nya dibebas daripada api neraka pada setiap hari dan malam daripada bulan-bulan Ramadan, maka setiap hamba itu Allah Ta'ala menerima doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itulah di akhir-akhir Ramadan ini kita perbanyakkan doa kita untuk kita mendapatkan pembebasan daripada api neraka dan perbanyakkanlah doa kita kerana Allah Ta'ala Maha menerima permohonan daripada kita. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-37. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-61 surah Hud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samud akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka, Nabi Saleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik, kemudian kembali kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan hamba-Nya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa Samud pada ayat ke-61 surah Hud merupakan salah satu suku bangsa Arab terbesar yang telah musnah. Mereka adalah keturunan Samud Ibn Jasar, Ibn Iram, Ibn Sam, Ibn Nuh. Apabila kita melihat kepada silsilah keturunan mereka ini, kita akan dapati keturunan ini bertemu dengan jalur keturunan kaum Ad
kerana mereka mempunyai datuk yang sama, iaitu Iram. Kaum Samud ini bermukim di wilayah yang bernama Al-Hijr, iaitu satu daerah di Hijr yang sekarang dinamakan sebagai Saudi Arabia. Ia juga dikenal sehingga kini dengan nama Madain Saleh. Terdapat banyak kesan-kesan peninggalan sejarah di tempat itu seperti kesan-kesan runtuhan bangunan mereka. Kita juga boleh dapati ukiran indah seperti gambaran dan aneka tulisan dengan pelbagai huruf Aramia, Yunani dan Romawi. Kaum Samud pada asalnya adalah suatu kaum yang mengambil iktibar daripada musibah yang menimpa kaum sebelum mereka, iaitu kaum Ad. Dengan sebab itulah mereka boleh berkembang maju dan membina peradaban yang tidak kurang hebatnya. Tetapi, fitrah manusia untuk mudah alpa apabila kuasa telah berada di tangannya. Mereka mula lupa Tuhan yang memberi nikmat, malah mereka mencari Tuhan lain pula. Akhirnya, mereka juga turut menyembah berhala seperti kaum yang terdahulu, disebabkan keadaan kaum itu yang semakin teruk. Maka Allah hantarkan Nabi Saleh untuk menarik mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi, seperti kaum terdahulu, kebanyakan mereka menolak ajaran Nabi Saleh dan kekalah mereka dalam kekufuran yang nyata. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab lagi, perkataan ansha'akum pada ayat ke-61 ini mengandung makna mewujudkan serta mendidik dan mengembangkan. Perkataan ini biasanya digunakan untuk merujuk kepada manusia dan binatang. Manakala perkataan ista'mara diambil dari perkataan amara yang bermaksud memakmurkan. Kata tersebut juga difahami sebagai antonim kepada perkataan kharab, yakni kehancuran. Huruf sin dan ta yang kata ista'mara ada yang memahaminya dengan maksud perintah. Sehingga kata tersebut bermaksud Allah memerintah kamu untuk memakmurkan bumi. Ada juga yang memahaminya berfungsi sebagai penguat, yakni menjadikan kamu benar-benar mampu memakmurkan dan membangun bumi. Kemudian perkataan mujib diambil dari perkataan asal, iaitu ajaba. Mujib bermaksud orang yang melakukan perbuatan mengkabulkan permintaan orang lain. Pada asalnya ia bermaksud memotong. Lalu mujib ini diubah kepada makna mengkabulkan permintaan orang. Kerana apabila dia kabulkan itu, dia umpama memotong orang itu daripada terus meminta. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-61 surah Hud mengatakan bahawa Nabi Saleh AS merupakan Nabi kedua dalam bangsa Arab. Kaum Samud ini tinggal di tempat yang subur sehinggakan lembah-lembah mereka penuh dengan tanaman dan mereka memahat gunung-gunung mereka untuk dijadikan sebagai rumah. Tempat ini terletak di antara Hijaz dan Syam. Sebagaimana kaum Ad, kaum Samud telah hapus di telan zaman. Walau bagaimanapun, kita masih dapat lihat kesan-kesan peninggalannya, seperti bekas-bekas bangunan dan lain-lain. Ayat ini menyebut, kami utuskan saudara mereka, yang memberi isyarat bahawa Rasul yang diutuskan ini bukanlah orang yang kamu tidak kenal. Dia adalah salah seorang dari kalangan kamu juga, yang kamu tahu perkembangannya dari kecil. Kamu lihat dia membesar dalam keadaan akhlak yang baik. Maka tak sepatutnya kamu ingkar dengan dakwah dia yang mengajak kamu kepada agama yang benar, akhlak yang baik, muamalah yang ramah. Tetapi walaupun begitu, tetap juga mereka ingkar dakwah Nabi Saleh AS, sebagaimana juga nasib kaum-kaum sebelum mereka. Hamka kemudian menyambung pada ayat, ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Bagaimana kamu boleh menyangka bahawa wujudnya Tuhan yang lain, sedangkan Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada. Segala berhala yang kamu sembah itu tidak berkuasa apa-apapun. Itu semua hanyalah khayalan kamu. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi. Bukannya berhala yang kamu sembah itu.
Nabi Adam AS dicipta dari tanah dan ini maklum kepada semua orang. Tiada kemuskilan di sini. Tapi jika ada yang orang tanya macam mana pula dengan manusia selepas Nabi Adam? Adakah mereka juga dicipta dari tanah? Maka jawapannya juga adalah ya. Pakar-pakar pemakanan telah sependapat bahawa mengalir dalam badan kita ini kalori, pelbagai jenis vitamin, mineral dan lain-lain. Semua ini boleh juga didapati di dalam tumbuh-tumbuhan. Dapatlah kita simpulkan di sini bahawa bukan Nabi Adam AS sahaja yang dicipta dari bumi. Malah kita juga tidak akan terlahir jika tidak mendapat sumber dari bumi juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-61 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-61 surah Hud ini menjelaskan tentang dakwah para rasul yang terdahulu. Apabila kita membaca kisah-kisah rasul, kita akan dapati bahawa tiada satu nabi pun yang tidak menghadapi cabaran ketika menyampaikan dakwah. Maka amatlah salah jika kita menyangka bahawa kalau orang marah atau terasa hati, itu bermakna kita yang salah dakwah. Kalau itulah kayu ukurnya, maka tiada rasul yang sepatutnya dibenci oleh kaumnya. Tapi hakikatnya tidak begitu. Cabaran dakwah itu sentiasa akan ada sahabat mana pun kamu. Apabila kita melihat keadaan masyarakat kita sekarang, ramai yang salah sangka tentang cara dakwah. Mereka terlalu takut untuk mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Takut orang terkecil hati. Takut dipinggirkan. Sehingga mereka lebih rela tutup sebelah mata daripada menegur kemungkaran itu. Betapa ramai ditipu oleh syaitan bahawa janganlah kita tegur orang yang sedang buat maksiat itu. Nanti dia terasa hati dan Islam tidak membenarkan kita menyakiti hati orang. Atau syaitan menakutkan dia dengan perasaan takut kalau dipinggirkan orang atau sebagainya. Akhirnya, semua menjadi syaitan bisu dan kemungkaran semakin bebas berleluasa. Ambillah iktibar dari kisah-kisah Rasul ini. Lihat bagaimana mereka ikhlas menjalankan perintah Allah untuk terus berdakwah dan berdoa. Semoga dakwahnya diterima. Inilah yang patut kita contohi. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-61 surah Hud ini ialah: pertama, setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa kerja dakwah bukanlah kerja yang mudah dan menggembirakan semua orang. Sesungguhnya nasihat itu pahit kepada penerima. Tetapi sebagaimana ubat, pahit dapat menyembuhkan. Begitu juga nasihat bermanfaat kepada penerimanya. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa memohon ampun kepada Allah kerana ia merupakan salah satu cara bersyukur kepada Allah. Boleh jadi juga kita telah menggunakan nikmat Allah dengan cara yang salah, maka mudah-mudahan Allah ampunkan kita dengan istighfar kita. Ketiga, sebagai Muslim, kita mestilah yakin bahawa Allah sentiasa dekat dengan kita dan mengetahui segala yang kita lakukan. Maka jika kita mengalami apa-apa kesusahan, tempat terbaik untuk mengadu adalah kepada Allah yang sentiasa ada dengan kita dan sentiasa mengkabulkan permintaan hamba-hambanya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.